Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid tahun 4 aktif pada hari ini. Semoga keadaannya sihat-sihat belaka. Baik, okay. Kalau pagi tadi kita ada Google Meet, okay. Dan malang sekali cikgu lupa nak save rakaman tu, okay. Jadi cikgu buat satu video yang lain, okay, khas untuk semua murid-murid lihat, okay. Yang dah tengok boleh tengok lagi, dan yang tak sempat masuk pagi tadi, boleh tontonlah video rakaman pada hari ini ya. Baik, kita lihat di sini. Hari ini kita nak mempelajari tentang peribahasa, okay. Okey, seterusnya kita lihat standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 4.1, okey. Dan di bawah tajuk mengenali peribahasa ya. Okey. Jadi murid-murid boleh mengujarkan peribahasa ini dalam secara lisan, okey, berdasarkan gambar yang diberi dalam buku teks ya. Baik, jadi objektif kita pada hari ini adalah supaya murid-murid mampu memahami peribahasa dalam kehidupan seharian. Okey, kita lihat lagi di sini. Okey, ni saya dah conteng sedikit tapi tak apa. Saya padam semula. Baik, apa yang murid-murid lihat sekarang ni? Peribahasa mempunyai maksud susunan perkataan. Okey, maksudnya bukan satu perkataan sahaja. Okey, ada banyak. Okey, mungkin lebih daripada satu, dan mempunyai maksud tertentu ataupun tersirat lah. Okey, contoh saya tulis tadi anak emas. Anak emas bermakna anak kesayangan. Okey, maksudnya anak kesayangan ya. Jadi sebenarnya kalau contoh ni anak emas ni adalah berada di bawah kata simpulan bahasa. Okey. Jadi kita tahu peribahasa dia mempunyai cabang, banyak cabang dekat sini. Antaranya simpulan bahasa, kata bidalan, pepatah dan perumpamaan. Jadi apa yang kamu akan lebih fokus adalah kepada simpulan bahasa ya. Jadi anak emas ni adalah di bawah tajuk simpulan bahasa. Okey. Baik, jadi saya tak tunjukkan video pendek ni. Saya nak kamu lihat terus pada halaman muka surat 5. Okey. Contoh yang macam cikgu bagi di depan lah. Okey. Kita lihat di sini tajuknya di bawah tajuk program kebun komuniti. Okey murid-murid ya, kalau perasan Encik Hussein ni, okey, anaknya Hadif dan Hajar ni merupakan seorang penghuni baru. Okey, penghuni baru penduduk perumahan Taman Impian. Baik, Taman Impian. Okey, tak berapa nak cantik tulis ni, saya betulkan kejap. Okey, Taman Impian. Okey, mereka ni baru berpindah. Ya. Sebab itu di muka surat yang pertama kita belajar masa awal-awal dulu, ada nama Encik Hussein ya. Semasa perkenalan bersama dengan jiran yang lain kan. Baik, jadi hari ini kita tengok sedikit dialog yang dah ada di muka surat 5. Okey. Dan kalau di bawah ni sebenarnya apa yang kita nak buat adalah mengujarkan dialog dengan menggunakan peribahasa. Okey. Jadi kita lihat kat sini. Saya bacakan ya. Encik Hussein membawa anaknya Hadif dan Hajar ke kebun komuniti di kawasan perumahan mereka. Okey. Kalau murid-murid perasan, kebun komuniti ni K dengan K ni dia huruf besar. Okey. Okey, mungkin ini adalah kata nama khas. Okey. Di kawasan perumahan. Jadi kalau kita tengok gambar yang sebelum ni, memang di belakang perumahan mereka buat satu kawasan kebun. Okey, mereka buat gotong royong dan sekarang ni sudah menjadi sebuah kebun komuniti. Okey, kita lihat dialog di dalam gambar yang pertama. Penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Okey, saya gariskan perkataan ambil berat. Nampak di sini kan? Okey. Ambil berat. Jadi kita tahu dekat sini sebenarnya dah ada perkataan peribahasa. Okey. Ini adalah simpulan bahasa lah. Okey. Penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Gambar yang kedua.
Saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Jadi yang kedua adalah berganding bahu. Okey. Yang warna merah tu adalah kataan simpulan bahasa lah ya. Baik, apa lagi yang kita dapat lihat kat sini? Siapa yang mengujarkan dialog ni? Kalau kita nampak di sini yang budak perempuan ni. Siapa budak perempuan ni? Budak perempuan ni merupakan anak kepada Encik Husin. Namanya Hajar ya. Jadi yang bercakap ni untuk gambar yang pertama siapa agaknya? Kita teka-teka lah siapa. Dah pastilah ini Encik Husin ya. Baik, kita lihat pula gambar yang ketiga. Okey. Dia bagi apa peribahasa di sini? Besar hati, mandi peluh. Sebelum tu apa agaknya maksud besar hati? Besar hati. Dan apa pula maksud mandi peluh? Kalau pagi tadi kita dapat macam-macam jawapan ya. Bagus, kerana berusaha untuk berinteraksi walaupun kita belajar secara maya. Okey. Baik, saya bagikan teruslah. Besar hati bermakna berbangga. Okey. Kita kalau buat sesuatu dan mendatangkan hasil seperti gambar di muka surat 5 ni, dah pastilah kita akan rasa bangga. Okey. Mandi peluh. Okey, nak menghasilkan kebun yang begini, dah pastilah perlukan usaha yang banyak. Okey, dan sikap yang rajin. Okey. Jadi mandi peluh di sini kita boleh huraikan maksudnya rajin bekerja. Okey, rajin bekerja. Nak buat kebun ni kena rajin kan. Kalau tak ada kebun, kalau tak rajin, tak ada kebun ya. Macam ni lah juga dalam gambar ni ya. Baik. Jadi kita lihat dekat sini apa agaknya dialog ataupun yang boleh kita ujarkan. Kalau sebut ujarkan tu maksudnya apa yang boleh kita cakap secara lisan yang sesuai, ayat yang sesuai. Okey? Contohnya dekat sini kita boleh sebut, bukan dialog lah ya. Kita sebut di sini ayatnya seperti Encik Husin dan anak-anaknya sangat besar hati. Sangat besar hati melihat para penduduk mandi peluh mengusahakan kebun ini. Okey, nampak di situ kan? Baik, kita pergi gambar yang keempat. Okey. Gambar buku teks ni agak gelap ya, tapi cikgu yakin kalau kamu tengok dalam buku teks sendiri, dah dapat kan pinjaman di sekolah, jadi kamu akan nampak dengan lebih jelas lagi gambar tu. Okey. Jadi sekarang ni kita lihat apakah simpulan bahasa yang diberi di bawah ni. Okey, ataupun peribahasa yang diberi. Sekangkang kera. Sekangkang kera. Macam mana kita nak kira tu? Sekangkang kera. Kera ni kita tahu haiwan kecil ke besar? Macam gajah ke? Tak kan? Kecil sahaja. Dah pastilah selangkah kera ni tak sama macam selangkah seekor gajah. Apa yang dimaksudkan dengan sekangkang kera ni? Maksudnya, okey, kawasan atau tanah yang sempit. Okey. Sekangkang kera ni bermaksud kawasan yang sempit lah. Okey. Bila kita dengar dia orang menyebut sekangkang kera, maksudnya kawasan tersebut sempit. Ya. Baik, bagaimana pula dengan menambat hati? Menambat hati. Saya terpaksa tulis dekat bawah sikit ya, sebab dah tak muat. Okey. Menambat hati bermaksud memikat hati. Okey. Memikat hati. Teruja, terpikat. Okey. Rasa orang kata perasaan tu terpaut. Macam itulah. Okey. Baik, cuba kamu dengar apa yang saya akan ujarkan berkenaan dengan gambar yang keempat ya. Tanah sekangkang kera itu yang kini
dipenuhi dengan pelbagai jenis sayur menambat hati mereka. Nampak? Okey? Kalau kita nampak tanah kosong, kita tak ada apa-apa perasaan, tiba-tiba jadi kebun, dan lebih seronok lagi ada hasil tanaman dekat situ, jadi memang menambat hati, ya. Ini adalah contoh penerangan yang cikgu nak bagi untuk murid-murid semua faham bagaimana cara untuk kita bercerita, mengujarkan dialog menggunakan peribahasa, ya. Jadi kita lihat dekat sini kepentingan untuk bercerita dengan ayat yang bertata susila yang betul. Bukan engkau aku, bukan hoi. Okey. Baik. Jadi seterusnya kita lihat contoh latihan yang saya dah letak dekat Telegram. Okey, dalam grup BM Telegram, ya. Di Telegram. Jadi cikgu nak murid-murid salin semula dalam buku tulis yang kita dah buat sebelum ni. Okey. Dan salin soalan, isikan jawapan. Okey. Jadi petak jawapan ni kalau tak salin tak apa. Yang penting mengisikan jawapan dengan betul dan post gambar latihan yang telah kamu siapkan di grup BM kita. Untuk cikgu tanda dan cikgu bagi ulasan lah kalau ada kesalahan ke. Kita lihat sedikit lagi. Ini contoh latihan peribahasa yang kita akan cuba bincangkan dengan kamu semua. Oleh kerana ini adalah video rakaman, pagi tadi cikgu dah bincangkan dengan rakan-rakan yang ada dalam grup. Jadi yang ini saya akan huraikanlah satu persatu supaya murid-murid boleh faham apa yang cikgu nak sampaikan, ya. Baik, kita lihat nombor 1. Sanita untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Ada hati, ada jalan, ada bakat, ada taring. Yang mana agaknya yang sesuai? Jadi yang tepatnya adalah ada hati. Maksudnya berkeinginan lah. Berkeinginan. Dia peribahasa ni kita kena banyak membaca. Kena banyak membaca dan mengetahui lah. Melalui pembacaan kita akan jumpa pelbagai perkataan, dan termasuk dengan peribahasa sekali. Kedua, Puan Maisarah mengambil seorang apa, ya? Selepas kematian anaknya tahun lepas. Dia nak ambil apa tu? Anak bapa, anak emas, anak ayam, anak angkat. Takkanlah anak angkat kan murid-murid. Anak angkat bukan manusia, kan? Apatah lagi selepas kematian anaknya. Takkan anak bapa. Anak emas kita dah tahu anak kesayangan. Macam mana nak sayang anaknya tak ada? Dah pastilah anak angkat, ya. Anak angkat adalah anak yang diambil, bukan anak dia yang betul, diambil untuk dijadikan ahli keluarga. Secara sah lah. Sebab itu kita panggil anak angkat, ya. 3. David untuk meninggalkan ibunya yang tidak sihat. Maksudnya berkaitan dengan perasaan ni. Mak dia tak sihat. Bagaimana dia punya perasaan dekat sini? Berat hati, berat mata, berat kepala, berat tulang. Berat tulang kita tahu malas. Berat kepala. Kepala dia berat je. Berat mata, mengantuk. Maksudnya mengantuk. Jadi jawapan yang tepat di sini yang berkaitan dengan perasaan adalah berat hati. Lihat nombor 4. Wah. Wah dekat sini bukan kata seru, ya. Wah ni nama orang ni. Wah mengambil Mak Timah menjadi apa, ya? Nya kerana dia sangat sayang ke wanita itu. Sangat sayang akan wanita itu. Kita tengok. Ibu ayam, ibu keladi, ibu angkat, ibu kandung. Kalau ibu kandung, kenapa pula nak mengambil dia? Ibu ayam ni tak sesuai. Ibu ayam ni lebih bermaksud kepada wanita yang terlibat dengan gejala sosial yang tak elok lah, terutama di kelab-kelab malam tu, ya. Jadi jawapannya adalah ibu angkat. Ibu angkat. Kelima, Syahidah mendapat apa daripada ibunya untuk kepameran sains itu. Dia nak keluar. Lampu merah, lampu hijau, lampu putih, lampu tidur.
Takkan lampu tidur kot. Okey. Lampu hijau. Bersesuaian dengan traffic light kita. Kalau hijau kita jalan kan, kalau merah kita kena berhenti. Okey. Baik, 6. Semasa dalam perjalanan ke Melaka, adik tidak henti berbual-bual kerana dia apa agaknya? Buka mulut cukur umur, mulut tempayan, mulut murai. Pastilah jawapannya mulut murai. Okey? Tak boleh berhenti bercakap. Mulut tempayan bermaksud orang yang tidak pandai menyimpan rahsia. Okey? Saya tuliskan singkatan dekat sini. Orang yang tak pandai simpan rahsia. Baik, kita tengok nombor 7. Ainul, ada gambar. Jadi kita kena merujuk pada gambar. Ainul yang apa? Membantu ibunya berkebun. Biasa orang kalau suka tolong orang yang berkebun ni seorang yang rajin. Okey? Cepat tangan, ringan mulut, ringan tulang, langkah kanan. Dah pastilah ringan tulang. Ya? Baik, nombor 8. Pak Samad buta hati sehingga tidak sedar anak lelakinya sudah lama pulang. Macam mana boleh buta hati tu? Okey, tak sesuai ya. Pak Samad tidur mati. Sehingga tidak sedar anak lelakinya sudah lama pulang. Gelap mata, buang tabiat. Tidur mati. Tidur mati ni maksudnya tidur memang yang jenis tak sedar-sedar. Okey, orang datang ke, orang ketuk pintu ke, bom meletup ke, semua tak sedar. Okey, bahaya tidur mati ya. Baik, 9. Siu Peng dan Angelina. Apa ya? Kerana mereka sering bergaduh. Sering bergaduh ni apabila bertemu. Ini kalau kita lihat lebih daripada 2 perkataan. Seperti isi dengan kuku, bagai duri dalam daging, seperti anjing dengan kucing, bagai anjing tersepit di pagar. Ini bukan simpulan bahasa ya. Ini bukan. Okey. Ini adalah peribahasa lebih kepada perumpamaan. Okey. Okey. Apa yang lebih mirip kepada sering bergaduh ni? Seperti anjing dengan kucing. Okey. Itu yang lebih sesuai lah untuk kita letak di jawapan ni. 10. Silvam dianggap kerana tidak dapat menyesuaikan diri di sekolah barunya. Maksudnya dia duduk sorang-sorang lah. Dia tak boleh sesuaikan diri dia. Mana yang tepat? Seperti anjing berebut tulang, seperti cicak makan kapur, bagai itik pulang petang, seperti kera sumbang. Okey, jawapannya adalah seperti kera sumbang. Okey, 2 ni, 9 dan 10 ni bukan simpulan bahasa ya. Ini adalah perumpamaan ya. Okey. Baik, ini adalah sedikit latihan yang cikgu kongsikan dengan kamu. Okey, yang awak boleh lihat. Okey, pilihan jawapan yang betul. Okey. Jadi apa yang cikgu nak buat? Yang ini. Okey, buat dalam buku tulis. Okey, dan ada 2 latihan live worksheet. Okey. Latihan live worksheet tu cikgu harap awak buat di handphone atau laptop lah, ataupun di PC terus. Tak perlu salin dalam buku tulis yang tu. Sebab yang itu hanya buat, dah siap, klik finish, kemudian check my answer. Awak akan dapat lihat markah berapa dan screenshot, post kepada cikgu di dalam grup BM kita. Okay? Jadi cikgu harap semua anak-anak murid boleh belajar dengan jayanya ya. Okay, kita jumpa lagi. Bye.